نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya dihimpunkan kita lagi, dipertemukan kita dalam suatu majlis yang sangat mulia di sisi Allah, di dalam majlis ilmu pada saat ini. Diharapkan para muhibbin sekalian yang mengikuti, mudah-mudahan antum semua di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sambungan kitab Minhajul Abidin, muka surat 204 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Senya telah engkau ketahui bahawasanya sangat-sangat jahil ini nafsu dan liarnya nafsu kepada barang yang memberi mudarat akan dia, akan nafsu, dan yang membinasakan dia nafsu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala sebagai peringatan untuk kita hamba-hamba Allah yang ingin beribadah kepada Allah, di antara perkara yang mengganggu ataupun yang menghalang diri kita daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghalang diri kita untuk melakukan kebaikan adalah hawa nafsu. Yang mana sifat hawa nafsu ni, katanya musannif rahimahullahu ta'ala, nafsu ini dia tersangat jahil. Nafsu kita, sifat nafsu kita ni tersangatlah jahil dengan kemudaratan. Nafsu kita sangatlah jahil dengan kebinasaan. Nafsu kita sangatlah jahil dengan perkara yang menguntungkan di hari kiamat. Oleh yang demikian, hawa nafsu kita, tabiat hawa nafsu kita ini suka melakukan ataupun cenderung mengajak kita kepada perkara-perkara yang membinasakan diri kita. Itu tabiat hawa nafsu. Selain daripada dunia, perkara yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang membimbangkan kita daripada melakukan ibadah,
selain daripada makhluk yang menjadi penghalang untuk kita beribadat kepada Allah, yang mengganggu kita untuk ibadat kepada Allah, selain daripada syaitan yang sentiasa membisik-bisikkan di dalam hati kita, ataupun yang senantiasa tidak leka dan tidak lupa untuk membinasakan amal ibadah kita, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawasanya syaitan itu tidak pernah leka dan lalai untuk menyesatkan kita. Syaitan senantiasa mencari jalan bagaimana untuk membinasakan amalan kita, agar kita kembali kepada Allah dalam hal keadaan dibenci oleh Allah. Dan selain daripada itu, perkara yang mesti kita ketahui, dalam keempat-empat perkara yang menghalang kita untuk melakukan ibadah, yang terpaling jahat sekali adalah hawa nafsu. Yang terpaling jahat sekali adalah hawa nafsu kita sendiri. Sebenarnya hawa nafsu ni dia lebih jahat daripada syaitan lagi. Hawa nafsu dia lebih jahat daripada syaitan lagi. Kerana nafsu ni dia jahil. Nafsu kita ni jahil dengan kebinasaan. Dia jahil dengan perkara yang akan membinasakan dirinya nanti di hari kiamat. Nafsu kita ni jahil tentang perkara yang membinasakan kita, yang merugikan kita, yang melekakan kita daripada mencari bekalan mati, bekalan akhirat. Sebab itu kata musannif Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawasanya yakni nafsu ni sangat-sangat jahil dia. Dia tak tahu perkara yang diinginkan sangat-sangat itu adalah perkara yang merugikan dia. Contoh, keinginan nafsu kita suka berehat. Keinginan nafsu kita suka berehat daripada beribadat. Nafsu kita lebih seronok duduk membuat benda yang sia-sia daripada membuat sesuatu yang mendatangkan kebajikan ataupun pahala ataupun ibadat. Kerana nafsu kita tak tahu, nafsu kita tidak tahu bahawasanya dengan duduk membuang masa, membuang waktu, tidak mahu beribadat, tidak mahu menuntut ilmu, itu adalah sesuatu perkara yang pasti akan merugikan kita nanti di hari kiamat. Maka kalau kita ikutkan keinginan hawa nafsu kita yang suka berehat daripada melakukan ibadat, nafsu kita yang suka berehat daripada beribadat, suka duduk saja, tidak mengisi masa dengan perkara yang diredai oleh Allah, itu pasti akan membinasakan kita, pasti akan merugikan kita nanti di hari kiamat. Maka baliklah kita kepada Allah dalam keadaan tidak ada membawa suatu pun bekalan, ataupun bekalan amalan kita, ataupun tidak ada kebajikan yang akan kita perolehi seandainya di dunia ini kita sentiasa ataupun terlalu mengikutkan keinginan hawa nafsu. Cuba kita tilik betul-betul. Kalau kita tilik dengan akal kita, memang keinginan hawa nafsu ni memang kepada perkara yang tidak mendatangkan faedah, ataupun perkara yang mendatangkan dosa, mesti itu keinginan. Contoh, suka berlebih-lebih, suka bermewah-mewah, mengajak diri kita mengejar kemewahan, mengejar kekayaan, sehingga habis masa dan waktu kita, habis usia dan umur kita untuk melakukan ibadat. Ramai di kalangan kita manusia yang mati dalam keadaan tidak membawa bekalan ibadat, kerana masa kita atas dunia ni
telah habis digunakan untuk berlumba-lumba mencari harta, kekayaan, kemegahan dan sebagainya. Sehingga kita tidak ada masa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak ada masa untuk menimba ilmu yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga kita beribadat tanpa pengetahuan. Kita beribadat tanpa ilmu pengetahuan. Dan kita menjadikan pedoman dalam ibadat iaitu nafsu kita. Kita gunakan nafsu kita untuk melakukan ibadat. Panduan kita beribadat kepada Allah bukan ilmu tetapi nafsu. Contohnya nafsu mengajak kita beribadat dalam keadaan mencampur-campurkan ketaatan dan kemaksiatan. Ada masa dia mengajak kita sembahyang, ada masa dia mengajak kita mengaji, ada masa dia ajak kita berdengki, ada masa dia ajak kita berdendam, ada masa dia ajak kita bersangka jahat. Itu nafsu kerana dia jahil dengan kebinasaan. Dan selain daripada itu, nafsu kita ni liar kepada barang yang memberi mudarat akan dia. Maksudnya nafsu kita ni lebih tertarik, nafsu kita lebih tertarik kepada sesuatu yang akan memberi mudarat diri kita. Nafsu dia sentiasa mengajak kita kepada benda yang memberi mudarat diri kita sendiri. Maka orang yang menilik kepadanya, maka hamba-hamba yang memiliki ilmu, hamba-hamba yang memiliki ilmu, yang memiliki mata hati, apabila mereka menilik, mereka merenung, mereka berfikir, nescaya menilik ia dengan tilik rahmat. Tilik orang yang berakal lagi ulama. Mana pendidikan yang maknanya menggunakan ilmu. Menilik jalan-jalan ibadat tadi menggunakan ilmu. Menilik jalan untuk hidup di atas dunia ini menggunakan ilmu, bukan menggunakan hawa nafsu. Yang menilik pada kesudahan, orang yang ada mata hati, orang yang ada mata hati, hamba-hamba Allah yang memiliki ilmu, yang bersih hati, yang ada mata hati, yang tajam penglihatan mata hatinya, dia akan menilik, dia akan berfikir apakah kesudahan hidup. Dia akan tengok apa kesudahannya. Seandainya kita hidup di atas dunia dengan cara yang sebegini, apa kesudahan yang kita akan perolehi. Contoh, kalau kita suka berhasad dengki, apa kesudahan yang kita akan perolehi. Kalau kita suka berdendam, apa kesudahan yang kita akan perolehi. Kalau kita meninggalkan menuntut ilmu, kita beribadat mengikut nafsu tanpa ilmu, apa kesudahan yang kita akan dapat. Kalau kita hidup atas dunia begini, habiskan masa kita memburu dunia contohnya, memburu kesenangan, memburu kemewahan, memburu kemasyhuran, apa kesudahannya nanti. Itu yang dimaksudkan dengan tilik dengan ilmu, tilik dengan mata hati. Kalau tilik dengan nafsu, kita tak akan nampak kesudahan. Yang kita nampak keseronokan, dendam, seronok dengan dosa-dosa kita. Kita tak nampak kesudahan. Macam mana kalau seandainya Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita masih lagi berseronok melakukan benda yang dibenci oleh Allah. Kita tak nampak apakah kesudahan kalau kita mati dalam keadaan hati kita masih lagi tidak dibersihkan daripada penyakit yang dibenci oleh Allah. Kita fikir seronok, berdendam ni seronok, berdendam ni seronok, nafsu tu seronok.
Dia merasakan bila dia ada sifat dendam, dia rasa dia dah membalas perbuatan orang lain terhadap diri dia. Sebab tu jadi seronok berdendam, tu jadi seronok berdendam. Yang sebenarnya yang seronok tu nafsu seronok berdendam. Sebab nafsu dijahil dengan kesudahan tadi. Nafsu dia tak tahu kesudahan dia nanti bagaimana kalau dia terus berdengki, terus berdendam, dia tak tahu kesudahan. Sebab tu sifat nafsu ni tadi jahil dari perkara yang membinasakan diri dia. Sebab tu kita kena gunakan akal. Bila akal kita dijaga oleh ilmu pengetahuan, kita akan nampak kesudahan. Kalau aku hidup sentiasa berdengki, berdendam, maka kesudahan aku adalah kecelakaan. Kesudahan aku adalah kemurkaan Allah. Kesudahan aku akan binasa nanti di hari kiamat. Kita akan balik tanpa membawa sebarang bekalan amal. Ini kalau dipandang dengan akal yang ada ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita tidak memandang menggunakan akal, tidak menggunakan mata hati, menggunakan ilmu, maka pandangan kita dengan nafsu, kita akan rasa puas hati. Contohnya kalau kita hidup atas dunia teruskan dengan dengki, kita rasa puas, padahal kesudahannya celaka. Kesudahan dia celaka. Kesudahan dia celaka. Orang yang ada mata hati, dia akan tilik. Apa faedahnya kita hidup atas dunia, mengikut menurut keinginan hawa nafsu, tapi akhirnya nanti kecelakaan yang menimpa diri kita, kemurkaan Allah yang kita perolehi. Walaupun kita banyak melakukan ibadat, masuk Ramadan kita berpuasa, waktu semayang masuk kita solat, waktu mengaji kita mengaji, ada masa kita puasa sunat dan sebagainya, tapi kesudahannya kebencian Allah yang kita perolehi, kesudahannya kemurkaan Allah yang kita perolehi, kesudahannya neraka Allah yang kita diami. Jadi apa faedahnya? Apa faedahnya kita mengikut dan menurutkan keinginan hawa nafsu tadi, yang akhirnya merugikan diri kita, bukan menguntungkan diri kita. Sebab tu perlu akal kita ini dijaga oleh ilmu dan beramal dengan ilmu. Bukan sekadar tahu, bukan sekadar dengar, bukan sekadar faham. Kalau kita tak mengamalkan apa yang kita dengar, kalau kita tak amalkan apa yang Allah tunjukkan, tetap kita akan ditipu oleh nafsu. Walaupun kita mengaji, walaupun kita rajin mengaji, tapi kalau kita tidak beramal dengan petunjuk-petunjuk yang Allah bagi, tetap kita akan, kesudahan kita itu adalah kecelakaan. Na'udzubillah min zalik. Tiada tilik orang yang berakal lagi yang ulama yang menilik pada kesudahan, akibat, kita kata. Akibat ni kesudahan lah. Apa akibat dia? Kalau kita hidup atas dunia tak nak menuntut ilmu, apa kesudahan dia nanti? Amalan kita tidak diterima oleh Allah, balik kepada akhirat dalam keadaan fakir miskin, tidak ada kebaikan dan kebajikan yang Allah terima. Itu kesudahan. Kesudahan bagi kita yang tak nak menuntut ilmu atas dunia. Kesudahannya nanti kita akan balik akhirat dalam keadaan muflis. Kita balik dalam akhirat dalam keadaan muflis. Muflis daripada apa? Muflis daripada kebajikan. Kita akan balik kepada Allah dalam keadaan membawa sebanyak-banyaknya dosa kita. Na'udzubillah min zalik. Adakah kita tidak beriman? Adakah kita tidak yakin yang mana nanti di hari kiamat Allah akan menimbang amalan kita? Lalu apa yang akan ditimbang nanti di hari kiamat?
Seandainya kita balik akhirat dalam keadaan tidak ada kebajikan yang diterima oleh Allah. Cuba kita renung, cuba kita fikir. Kita balik dalam keadaan amalan kita Allah tak terima. Nanti di padang mahsyar, kita yakin, kita beriman, amalan kita akan ditimbang oleh Allah. Amalan kebajikan dan amalan kemaksiatan akan ditimbang oleh Allah. Tapi kita balik akhirat dalam keadaan tak ada kebaikan. Kita balik akhirat dalam keadaan tak ada kebajikan. Kerana di atas dunia dulu kita hidup setiap hari membuat perkara-perkara yang membinasakan amalan kita sendiri. Waktu hidup atas dunia kita tahu, kita pernah dengar apa yang Nabi SAW khabarkan kepada kita. Bahayanya sifat hasad dengki, yang mana sifat hasad dengki ni menghapuskan segala amalan kita, segala ketaatan kita tidak akan ataupun dimusnahkan oleh Allah. Adakah kita tidak nampak kerugian nanti di hari kiamat? Adakah kita tak nampak kerugian di hari kiamat? Ataupun adakah kita tidak percaya bahawasanya sifat dengki itu contohnya dalam hati membinasakan pahala amal? Adakah kita tak percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita? Dia orang yang yakin dia akan takut. Orang yang yakin dengan Rasul, yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasul, dia akan takut. Dia akan bimbang. Andai kata dia mati dalam keadaan tidak ada membawa sedikit pun bekal, dia tak nak mati dalam keadaan menyesal. Itu orang bijak. Dia tak nak menyesal nanti. Sebab tu kena tilik dengan ilmu, jangan tilik dengan nafsu. Kalau kita hidup atas dunia ni, panduan kita yang memandu kita adalah nafsu, pasti kita akan binasa. Mengaji, tak mengaji, tua, muda, laki, bini, binasa semua. Binasa semua. Memang kita rasakan sifat hasad dengki itu memuaskan hati kita. Puas hati kita berdendam, puas hati kita berdengki. Tapi padahal yang menanti kita tu adalah kecelakaan. Tiada tilik jahil. Jangan tilik dengan kejahilan. Jangan tilik dengan kejahilan. Kalau kita tilik dengan kebodohan, kita tak akan nampak kesudahan dari. Kalau kita tilik dengan kebodohan, kita tak akan nampak kesudahan di mana kita nanti di hari kiamat. Kalau kita tilik dengan kebodohan, kalau kita tilik dengan kejahilan, kita tak akan nampak di mana kita nanti di hari kiamat. Dan kanak-kanak yang menilik kelakuan sekarang dan tiada tahu akan huru-haranya yang menyakiti. Kita tak tahu huru-hara yang sangat-sangat mengazab, yang sangat-sangat menyeksakan kita nanti, yang sedang menunggu kedatangan kita. Contohnya huru-hara kematian, huru-hara sakaratul maut. Huru-hara sakaratul maut. Sakaratul maut ni huru-hara. Kita nampak si mati itu macam tenang, sebenarnya dia menghadapi huru-hara yang sangat dahsyat. Kita akan alami benda tu. Kita masing-masing, saya dan tuan-tuan, perempuan semua akan alami yang namanya sakaratul maut. Kita sendiri akan berhadapan dengan malaikat maut itu sendiri. Kita akan jumpa malaikat maut itu sendiri, yang mana hari ini kita dengar namanya disebut-sebut. Malaikat maut, malaikat maut, malaikat Israel. Hari ini kita dengar namanya. Esok lusa kita akan bertemu dengan
Esok lusa kita akan bertemu dengan dia, kita akan berhadapan dengan dia, kita akan berkhitab dengan dia sendiri. Yang mana Nabi SAW atau ulama dah mensifatkan atas dunia, dah mensifatkan dan mengkhabarkan kepada kita bahawasanya malaikat maut ni sangat-sangat menakutkan, sebagai peringatan untuk kita, sebagai peringatan untuk kita orang yang beriman. Sangat menakutkan malaikat maut ni, sangat menakutkan. Ini benda yang pertama kita akan lalui sebelum kita masuk ke alam kubur. Sebelum kita masuk ke alam kubur, benda yang pertama yang menakutkan kita adalah bertemu dengan malaikat maut. Dia datang tanpa memberi salam. Bila Allah Ta'ala sampai waktu yang Allah tugaskan mencabut nyawa kita, dia akan datang. Cuba kita bayangkan kalau kita mati. Cuba kita bayangkan waktu kita mati tu, waktu malaikat maut datang nak ambil nyawa kita tu, dalam hati kita masih lagi kotor dengan sifat-sifat yang Allah benci. Maknanya mati kita itu su'ul khatimah. Mati kita tu mati yang dibenci oleh Allah. Maka dengan sebab itu jangan kita ikutkan keinginan nafsu kita yang mengajak kita supaya sentiasa berdengki, sentiasa berdendam. Bukankah kita dah tahu nafsu dan syaitan ni merupakan kawan yang rapat? Nafsu dan syaitan ni kawan rapat, kawan yang sangat rapat. Mereka ni bertolong-tolongan untuk membinasakan kita, bertolong-tolongan nak membinasakan kita, sentiasa bekerja sama nak membinasakan, nak mencelakakan kita. Sebab itu syaitan dan nafsu ni dia berpakat menghembuskan was-was dalam hati kita supaya jangan kita membuang hasad dengki itu. Jangan buang, jangan buang dendam, jangan buang dendam. Jangan jadi pemaaf, jangan jadi orang yang bersangka baik, jangan eratkan silaturahim. Duduklah dalam bermusuhan, duduklah dalam pertelingkahan, pergaduhan. Kerana perkara-perkara tersebut adalah perkara yang sangat-sangat diredai oleh hawa nafsu. Dia sangat seronok. Kerana orang yang dalam hatinya sentiasa bersifat hasad, dengki, dendam, sangka jahat, pasti dia akan mati dalam keadaan demikian. Na'udzubillah min zalik. Kita akan mati dalam keadaan apa yang kita sibukkan. Atas dunia kita sibuk dengan apa? Kita akan mati macam tu. Kalau kita sibuk mencari dunia, kita akan mati sebagai kita akan mati sebagai seorang yang tamak haloba dengan dunia. Kalau kita atas dunia ni bersibuk dengan ibadat, maka kita insya-Allah akan mati dalam ibadat. Kalau kita suka contohnya menjadi seorang yang pemaaf, kita akan mati sebagai seorang yang pemaaf insya-Allah. Tapi kalau sebaliknya, kita sentiasa mengikut keinginan nafsu kita dengan hasad, dengki, dendam, benda ni memang sentiasa ada dalam hati kita, tidak mustahil kita akan mati sebagai orang yang membawa hati yang penuh penyakit nanti di hari kiamat. Sebab tu wajib kita mengenal dan mengetahui apakah sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, supaya kita buang, supaya kita kenal dan buang. Kerana penyakit ini akan mencelakakan kita nanti di hari kiamat. Penyakit ini akan mencelakakan kita.
Memang di sini tak nampak kecelakaan tu. Dalam hati kita hasad, dengki, dendam, kita boleh makan macam biasa, kita boleh minum macam biasa, kita boleh bergerak macam biasa, kita boleh pergi kerja macam biasa, pergi jalan macam biasa. Sebab kecelakaan ibadat ni, balasan dia bukan sekarang, balasan dia nanti selepas kita mati. Inilah di antara punca, kata ulama, kenapa kita suka menyimpan dosa dan maksiat kita. Jawabnya, kerana balasan azab Allah Ta'ala itu ditangguhkan. Sebab balasan azab Allah itu ditangguhkan. Sebab tu kita akan berasa selesa dengan dosa dan maksiat kita. Andai katalah setiap kali kita melakukan dosa, setiap kali itu juga diberi balasan oleh Allah, sudah tentu kita tak akan berani nak mengulangi atau menyimpan dosa-dosa kita. Tapi dengan lemah lembutnya Allah ke atas diri kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak kehendak memberi balasan serta-merta. Padahal Allah Ta'ala sangat-sangat maha kuasa memberi balasan serta-merta. Allah cuma bagi sakit yang ringan-ringan, supaya kita memikir bagaimana kita nak hadapi azab Allah yang sangat berat tu. Kalau sakit yang macam ni pun kita dah mengadui dah, tak boleh tahan dah, resah gelisah dah kita, tak bahagia dah hidup kita rasa. Bagaimana azab waktu dicabut nyawa kita besok? Bagaimana azab yang tunggu kita dalam liang lahat besok? Macam mana azab waktu dibangkitkan di padang mahsyar besok? Macam mana azab waktu duduk beratus tahun, beribu tahun di padang mahsyar besok? Bagaimana azab waktu nak meniti titian sirat besok? Kalau sakit yang seringan ini pun kita dah tak boleh nak tahan dah. Cuba kita renung dengan mata hati kita. Jangan renung dengan nafsu. Sebab nafsu tadi dia takkan faham yang namanya kecelakaan tu. Nafsu dia tak faham. Sebab nafsu tadi katanya jahil dengan kesudahan. Nafsu kita jahil dengan kesudahan. Nafsu kita hanya tahu nak seronok. Dia tak memikirkan akibat macam mana, dia tak peduli. Yang dia tahu seronok, itu nafsu. Dia nak seronok, dia tak tahu ujung jatuh akibat dia buruk atau baik, dia tak peduli. Yang dia tahu seronok, itu nafsu. Seronok cari dunia, ujung jatuh dia tak fikir. Seronok tinggalkan solat, ujung jatuh dia tak fikir. Seronok dedah aurat, ujung jatuh dia tak fikir. Yang dia tahu seronok. Kalau anak seronok derhaka pada ibu bapa, dia tak fikir kesudahan. Kalau isteri dia seronok derhaka dengan suami, dia tak fikir kesudahan dia bagaimana. Yang suami seronok tak jalankan tanggungjawab yang Allah pikulkan, dia tak tahu kesudahan dia nanti bagaimana. Itu nafsu. Tapi kalau ditilik dengan ilmu, dia akan dapat jawapan. Kalau dipandang, ditilik, disuluh dengan pandangan mata hati, dengan ilmu, dia akan nampak kesudahan dia, sama ada celaka ataupun kebahagiaan yang dia akan dapat. Sebab tu nafsu dia kata jangan baik, jangan jadi pemaaf, teruskan dengki, supaya kita mati dalam keadaan menjadi hamba yang dengki. Mati na'udzubillah su'ul khatimah, mati membawa macam-macam penyakit. Sebab tu sebelum mati, tugasan kita ni sekarang, saya khusus ni dan yang lain-lain yang mengaji, yang mendengar, tugasan kita sekarang ni kena bersihkan hati kita. Tak ada tapi-tapi. Tugasan kita kena bersihkan hati dari sifat kelakuan yang dibenci oleh Allah. Kena berhenti, mau tak mau. Kalau kita nak selamat, kalau kita nak bahagia di hari kiamat, kalau nak mati kita dipermudahkan oleh Allah,
kena buang cepat-cepat. Kena buang cepat-cepat. Jangan simpan dah. Yang kita takut sebab mati tu datang tiba-tiba mati tu. Dia tak bagi tahu seminggu lagi, dia tak bagi tahu malam karang nak datang, dia tak bagi tahu tengah tidur dia nak datang. Dia tak bagi tahu, dia datang tiba-tiba. Cuba kita bayangkan, adakah kita tak menyesal besok? Adakah kita tak menyesal besok? Kalau kita mati dalam keadaan benda-benda tu masih lagi bersarang dalam hati kita. Adakah kita pasti yang kita tak akan menyesal kalau kita mati dalam keadaan kita tak buat apa yang Allah suruh dan tidak meninggalkan apa yang Allah larang zahir dan batin? Adakah kita pasti kita tak akan menyesal besok? Sebab tu kita renungkan atas dunia. Jangan ikutkan jangan ikut nafsu. Nafsu ni kalau boleh kita semua ni bergaduh ni. Itu yang nafsu nak. Itu yang nafsu nak. Jangan berbaik-baik ni antara adik-beradik ni, jangan. Dia tak suka ni kita berbaik-baik, adik-beradik, ipar, dua, dia tak suka. Dia akan cuba cari jalan supaya saling bertengkar, saling berkelahi, saling berdendam. Sebab seronok pada nafsu, benda tu seronok. Sebab tu musuh kita semua ni bukan adik-beradik. Musuh kita semua bukan ipar dua. Musuh kita semua bukan sepupu sepapat anak-anak buah dah. Musuh kita syaitan dan nafsu. Itu musuh kita semua. Jadi kita kena peka. Masing-masing kena peka. Ini benda ni sengaja ditiup-tiupkan dalam hati kita oleh nafsu agar terputusnya silaturahim, supaya saling berdengki berdendam. Kerana berdengki berdendam tu akan membinasakan ibadat. Jadi apa faedahnya kita sembahyang? Apa faedahnya nanti puasa kita bertarawih dan macam-macam lagi? Adakah kita akan mendapat kebajikan daripada ibadat yang kita buat dalam keadaan hati kita ada hasad, dengki, dendam? Jawabnya, takkan dapat sesuatu. Yang kita dapat penat. Yang kita dapat penat, letih beribadat, berpuasa, berqiyamul lail, memburu Lailatul Qadar. Akhirnya, akibatnya yang kita dapat dosa, bukan kebajikan. Sebab tu kita kena hati-hati, kena selalu menasihati, mengingati, supaya kita tak leka tadi tu, tak leka. Yang dalam hati kita ni sentiasa ada musuh. Musuh dalam hati kita ni ada musuh. Yang nak kita ni balik akhirat dalam keadaan menyesal nanti, menyesal sungguh. Allah sebut dah dalam Quran. Pasti, garanti kita menyesal. Mesti kita akan menyesal. Ini janji Allah. Kalau salah cara perjalanan ibadat kita atas dunia ni, pasti kita akan menyesal sesesal-sesal. Dan kita tak akan nanti diizinkan oleh Allah untuk hidup kembali perbaiki amal, tak ada. Ya Allah, hidupkanlah aku sekejap, aku nak menjadi orang yang pemaaf, tak ada. Hidupkanlah aku sekejap, ya Allah, sekejap ni, hidupkanlah aku sekejap. Aku nak jadi orang yang pemaaf, tak ada dah. Hidupkanlah aku sekejap, ya Allah, aku nak sedekah segala harta kekayaan aku untuk ibadat. Tak, Allah tak izinkan. Sebab Allah tahu yang kita ni pembohong. Sebab Allah tahu yang kita ni pembohong. Kalau andai kata Allah bagi peluang, seandainya saya dan kita semua ni selepas mati Allah hidupkan kembali, bagi peluang hidup lagi sekali, sama kita akan ulang benda yang sama. Kita akan ulang benda sama. Sebab tu Allah tak bagi peluang. Nak jadi orang soleh, nak jadi orang soleha, sekali ni saja peluang. Salah guna peluang yang satu ni, gelaplah masa depan kita besok. Salah guna peluang yang sekarang ni, gelaplah masa depan kita. Kalau kita tak gunakan peluang yang satu ni, jadi suami yang bertakwa, jadi isteri yang soleha, jadi ibu bapa yang soleh-soleha, yang misali, menjadi anak yang beradab, berakhlak dengan ibu bapa, menjadi muslim yang sempurna, menjadi orang yang memiliki hati yang bersih. Kalau kita tak ambil peluang yang sekali ni,
Percayalah, kita akan menyesal sesesal-sesalnya besok. Sekali je Allah bagi. Tak ada dua kali. Jadi kita perhati. Jangan kita sambil seronok atas dunia ni. Berbini, beranak, berharta, kita terlupa benda ni. Sebab kita ni mukmin. Apa mukmin? Orang yang yakin adanya hari pembalasan. Kita orang mukmin. Kita bukan orang kafir. Kita mukmin, yakin adanya hari pembalasan. Kalau kita buat apa yang Allah suruh, kita akan dapat kebaikan. Kalau kita buat apa yang Allah larang, kita akan dapat celaka. Kita yakin benda tu. Sebab itulah kena bersungguh-sungguh. Jangan lalai, jangan leka, jangan lupa. Baik. Kemudian katanya musannif, dan tiada tahu akan huru-haranya dan menyakiti dan lari mereka itu daripada pahit ubat. Nafsu ni dia tak suka benda yang tak sedap. Nafsu tak suka benda tak sedap. Sabar tu ibaratnya ubat yang sangat pahit. Sabar ibaratnya seperti ubat yang sangat pahit. Nafsu tak suka benda pahit-pahit. Nafsu ni dia suka benda yang manis. Dia tak suka benda yang pahit. Walaupun benda yang pahit tu akan menyelamatkan dia, tapi dia tak nak. Lebih baik dia ambil benda yang sedap, yang manis, biarlah merana pun tak apa. Itu nafsu. Contoh, kita nak jadi pemaaf, payah nak maafkan orang sebab pahit. Nak berbaik-baik pahit. Kalau dah bergaduh tu nak berbaik pahit. Pahit. Nak berbaik-baik tu jadi pahit. Nak eratkan silaturahim tu pahit. Tapi kalau sanggup dia telan, dia akan selamat. Tapi kalau tak sanggup, duduklah dalam kebinasaan. Duduklah dalam kebinasaan. Dan dikekangkan dia nafsu ni dengan kekang takwa. Maknanya yang nak menyelamatkan kita, yang nak menyelamatkan hamba tadi tu, yang nak menyelamatkan hamba tu tadi tu daripada kebinasaan yang dibawa oleh nafsu tadi adalah ketakwaan. Sifat takut kepada Allah tu. Sifat takut kepada Allah, gerun dengan azab Allah, itulah penyelamatnya. Itu penyelamatnya. Selagi tidak ada sifat takut gerun dalam hati terhadap Allah, kita akan menjadi hamba yang sentiasa mengikut keinginan hawa nafsu. Jadi ulama Imam Ghazali dah bagi dah, siap dah. Imam Ghazali dah ajar kita cara nak ibadat yang betul, cara nak selamat balik akhirat. Imam Ghazali dah ajar. Itu terpulang kita nak ikut ataupun kita tak nak ikut. Kalau kita berasa lebih pandai, lebih alim, lebih mahir daripada Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita nak selamat, ni lah, kena ikutlah cara yang Imam Ghazali ajar. Dalam hati mesti ada ketakwaan, mesti ada perasaan takut kepada Allah. Nak takut kepada Allah, mesti terlebih dahulu mengenal siapa itu Allah. Siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Kerana mustahil untuk kita takut kepada Allah kalau kita tidak mengenal apakah sifat Allah tu. Allah tu sifat dia bagaimana? Kata ulama, jangan kita leka dengan sifat lemah lembut Allah Ta'ala. Jangan kita terleka dengan sifat lemah lembut Allah Ta'ala tu. Ar-Rahman Ar-Rahim tu jangan terleka. Memang
Allah tu pengasih penyayang. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat yang lain juga. Dia maha tegas, dia maha keras, dia maha mengazab, dia maha menyesatkan. Kita jangan lupa. Jangan lupa. Al-Hadi, dia yang memberi petunjuk. Dan kita jangan lupa, dia juga yang menyesatkan. Dia yang membalas kebaikan dan dia juga yang membalas dengan kejahatan. Kita jangan lupa. Jadi jangan leka dengan pemaaf Allah, pemurah Allah, lemah lembut Allah. Jangan leka. Kena ingat juga di sebalik tu Allah bersifat dengan sifat yang lain. Jangan sampai Allah Ta'ala menzahirkan kekerasan dia pada diri kita. Jangan sampai Allah Ta'ala menzahirkan kekerasan dia pada diri kita. Tak akan ada seorang pun yang boleh menyelamatkan kita daripada kekerasan Allah Ta'ala. Jadi sementara Allah Ta'ala tu berlemah lembut dengan kita, cepat-cepat gunakan waktu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah cepat. Itu hikmah Allah tidak memberi balasan dosa yang kita buat serta-merta. Itu hikmah. Sebab kalau Allah balas time tu juga, memang tak ada faedah dah kita hidup. Lidah saya jahat, lidah saya keji, lidah saya kotor. Allah turunkan azab serta-merta, Allah bisukan saya serta-merta. Adakah saya dapat gunakan lidah saya lagi untuk mencari kebaikan? Tak dapat dah. Tak dapat dah. Saya cakap benda kotor, saya cakap benda jahat, Allah bisukan saya serta-merta. Adakah peluang untuk saya lagi berbuat baik dengan lidah? Tak ada dah. Tutup dah, habis dah. Saya gunakan kaki saya berjalan ke tempat-tempat maksiat, Allah lumpuhkan saya serta-merta. Adakah saya berpeluang nak menggunakan kaki saya melangkah ke tempat-tempat yang baik? Tak ada dah. Habis dah peluang. Nampak tak? Sebab tu kita kena ingat selalu. Kena ingat. Ingat selalu. Jadi di sini perlukan ketakwaan. Takwa ni apa? Sifat takut dalam hati. Kena ngajilah tauhid. Sebab tu ulama kata faedah belajar tauhid, mengaji ilmu tauhid tu nak mengenal siapa Allah Ta'ala, sifat dia bagaimana, supaya nanti bila dah tahu, dah faham, mudah-mudahan timbul dalam hati rasa takut kepada Allah. Kerana sifat takut kepada Allah dalam hati itu terbit, tumbuh daripada mengenal Allah Ta'ala. Ilmu yang mengajak kita mengenal siapa Tuhan tu, siapa Allah Ta'ala tu. Daripada situ, daripada mengenal tu nanti akan tumbuh buah yang namanya takut. Jadi mengenal Allah tu ilmu untuk kita mengenal Allah, seperti yang ulama pesan, mengenal Allah tu dengan makna mengetahui apakah sifat yang wajib bagi Allah, apakah sifat yang mustahil bagi Allah, apakah sifat yang harus bagi Allah. Itu yang ulama sebut dalam kitab Usuluddin sana. Maksud mengenal Allah tu tahu apa sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus. Apa perbezaan dia dengan makhluk, apa perbezaan dia dengan kita, dan kita ni siapa, dia siapa. Daripada situ nanti akan menjadikan kita takut kepada Allah. Bila takut, barulah akan menjadi hamba yang taat kepada Allah. Kita takkan taat kepada Allah selagi kita tak gerun dengan Allah. Sebab tu sifat takwa ni hukumnya apa dalam hati kita? Wajib. Baik laki, baik perempuan, baik suami, baik isteri,
baik pemimpin, baik rakyat, baik kawan-kawan, semuanya wajib ada rasa takut dalam hati terhadap Allah. Bukan sifat takut dalam hati ni mesti kena ada dalam hati diri alim ulama, pak ustaz, tutup guru saja. Kita orang biasa ni tak payah dah. Wajib ketakwaan ni, sifat takwa ni sifat yang mesti ada dalam hati, mesti ada dalam hati. Kita takut tak? Contohnya, kita fikir, takut tak kalau Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita tak sedia lagi? Takut tak? Kita fikir, kita kena tanya diri kita. Kita ni kadang-kadang kita tak tanya diri kita, kita tak tanya nafsu kita. Cuba tanya nafsu kita sendiri. Adakah kita tak takut seandainya kita mati dalam keadaan tak ada persiapan? Adakah kita tak risau, tak bimbang kalau kita mati dalam keadaan amalan kita Allah tak terima? Adakah kita tak risau kita mati dalam keadaan mak bapak tak redha kita? Adakah kita tak risau kalau mati dalam keadaan suami tak redha kita? Adakah kita tak risau kalau mati besok anak bini ambil segala pahala amalan kita suami? Adakah kita tak risau berapa ramai nanti suami yang akan Allah humban dalam api neraka kerana isteri dan anak-anaknya menuntut hak masing-masing, padahal si suami tadi banyak melakukan ibadat, tapi cara ibadatnya salah. Dia hanya mementingkan dirinya dan melupakan anak bini dia. Dia je nak mengaji, anak bini dibiarkan jahil agama, na'udzubillah. Tak pernah nak ajak anak bini belajar, tak pernah nak nasihat anak bini, tapi dia rajin ke suruh ke masjid. Suami rajin ke masjid mengaji, tapi anak bini dibiarkan dalam keadaan jahil. Nanti suami yang jenis macam ni, anak isteri akan mengambil hak mereka, akan meminta hak mereka nanti di hari kiamat, sehingga habis pahala dan kebajikan suami tadi, lalu suami tadi akan dihumbankan ke dalam api neraka. Wal'iyadzabillah min dzalik. Adakah kita tak risau jadi suami yang sedemikian nasibnya di hari kiamat besok? Isteri, adakah kita tak takut kalau seandainya kita mati dalam keadaan menjadi isteri yang derhaka pada suami kita? Terkunci serapat-rapatnya pintu syurga. Kunci serapat-rapatnya pintu syurga. Sembahyanglah sebanyak apa pun, puasalah sebanyak apa pun, tutuplah aurat macam mana pun, tapi kita tidak menjaga, kita tak menjadi isteri yang taat kepada suami, takkan jumpa jalan nak ke syurga. Jaga baik-baik. Kita lah pakat-pakat jaga, kita ada tanggungjawab yang Allah pikul masing-masing. Pikul tanggungjawab kita macam mana yang Allah perintah. Renung, aku dah jadi suami yang Allah suruh ke belum? Aku ni dah jadi isteri yang Allah suruh ke belum? Yang bergelar isteri lah. Aku ni dah jadi isteri yang Allah nak ke belum? Aku ni dah jadi isteri yang Allah nak ke belum? Tanya diri kita. Yang suami pula tanya, aku ni dah jadi suami yang Allah suruh ke belum? Kalau yang pemimpin tanya pula, aku ni dah jadi pemimpin yang Allah suruh ke belum? Kalau kita anak-anak tanya pula, aku ni dah jadi ke anak-anak yang Allah suruh? Allah suruh jadi anak-anak yang macam mana? Allah suruh jadi isteri yang macam mana? Allah suruh jadi suami yang macam mana? Allah suruh jadi kawan-kawan yang macam mana? Tanya diri kita. Baik. Jadi nak menyelamatkan diri kita daripada tipu daya syaitan ataupun nafsu tadi, satu je, ketakwaan. Takut kepada Allah. Lepas tu kita ni, orang awam ni macam saya ni,
kena banyak ingatkan azab Allah Ta'ala. Kena selalu ingat mati terkejut. Ingat mati itu bagus, tapi ingat mati terkejut itu lebih bagus. Ingat mati bagus dah, tapi yang terlebih bagus, ingatkan boleh jadi aku ni akan mati terkejut. Aku ni boleh jadi akan mati tiba-tiba. Itu lebih mendekatkan hati kita kepada Allah. Sama ada suami, isteri, kita kena fikir macam tu. Ulama pesan, Imam Ghazali kata, ingat mati banyak-banyak, ingat azab Allah selalu. Dan yang terlebih bagus, ingatkan mati terkejut, itu terlebih baik. Kerana dia lebih memberi kesan dalam hati kita. Kalau kita tak ingat mati ni, itu yang kita selesa dengan hasad dengki kita. Itu yang kita berasa seronok dengan dengki dendam kita. Sebab kita tak ingat mati. Macamlah kita ni tak mati. Sebab tu kita tak takut. Sebab tu kita tak takut. Sebab tu kita tak risau dengan dosa kita. Sebab kita lupa yang kita ni akan mati. Kita tengok tu banduan-banduan ni. Kita tengok banduan-banduan yang dah tahu tarikh kematian dia tu. Pada adatnya lah. Pada adatnya, seperti mana yang dah dijanjikan tu, Fulan bin Fulan akan dihukum gantung, contoh. Pada hari Jumaat sekian-sekian waktu. Pada adatnya dia akan mati waktu tu. Macam mana sifat dia? Macam mana sifat dia? Kalau free tengok dalam media nak. Kelakuan orang yang nak dihukum gantung. Memanglah hukum gantung tu bukan hukum syarak, kita pun tak reda hukum gantung tu. Itu bukan hukum yang diperintah oleh Allah. Tapi nak cerita kat sini, orang-orang macam ni dah tahu tarikh kematian dia. Macam mana sifat dia? Dia beribadat bertaubat sungguh-sungguh, beribadat banyak-banyak, tak ada dah nak fikirkan tentang orang lain. Tak ada dah nak fikir tentang orang lain. Tak ada nak jadi pendengki, pendendam, tak ada. Habis semua orang dimaafkan. Sebab dah tahu dah, hari Jumaat ni 2 hari lagi aku akan mati. Sebab tu tak berani nak simpan benda-benda tu. Nak hasad dengki, nak buat jahat, tak berani dah. Beribadat sebanyak-banyak, menangis sebanyak-banyak. Nak makan pun dah tak selera dah nak makan. Minum air suam ni pun meleleh dah. Minum air ni meleleh dah, tak masuk dalam dah. Tak boleh nak terima dah. Sebab dah tahu dah semakin dekat dia akan tinggalkan dunia ni, dia akan tinggalkan semua. Waktu itulah jadi tawar semuanya. Sampai air nak minum pun tak masuk lah, meleleh tak masuk lah. Sebab dah tahu nak mati. Itu ibaratnya kita kalau ingat mati, insya-Allah kita akan nak berubah jadi yang lebih baik. Tapi kalau kita lupakan mati tu, ingatkan, ikutkan nafsu ni memang tak nak, dia tak akan ingatkan mati nafsu. Dia akan seronok dengan hasad, dengki, dendam, mengumpat, jadi batu api. Tak pedulikan apa yang Allah suruh, dia akan seronok sebab tak ingat mati. Jangan main-main. Sehebat apa pun, segangster apa pun dia, bila dah sampai time nak digantung tu, habis dah gangster dia. Hilang dah gangster dia, habis dah. Kita tengok wajah-wajah orang yang dijatuhkan hukuman mati, macam mana rupa dia? Hilang semangat, habis dah. Bila dibicarakan jatuhkan hukum mati, hilang semangat hidup dia.
Sebab tu mengingat mati ni banyak faedah. Ingat mati ni banyak faedah. Tapi kita lupa mati. Banyak-banyak ingat mati. Sebab Nabi pesan, ingat mati ni banyak faedah. Di antaranya, kita nak bertaubat. Bila ingat mati, kita nak bertaubat kepada Allah. Bila ingat mati, kita nak buat apa yang Allah suruh, nak tinggalkan apa yang Allah larang. Bila ingat mati, ingat azab, kita akan usaha perbaiki diri kita. Bila ingat mati, kita tak akan peduli dah tentang dosa-dosa orang lain, melainkan kita akan bersibuk dengan dosa kita sendiri. Ingat mati banyak. Mudah-mudahan dapat faedah seperti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikekangkan dia dengan kekang takwa, dan bahawa ditegahnya daripada barang yang tiada berkehendak kepadanya dengan hakikatnya daripada lebih-lebih memakan. Dan perkataan, dia dah tak nak dah. Bila ada sifat takut kepada Allah, takutkan kematian tu, takutkan azab tu, dia dah tak ada selera dah. Tak ada dah nak fikir makan hebat-hebat, makan viral-viral, makan megah-megah, kehidupan megah-megah, kehidupan mewah-mewah. Dia tak terfikir dah tentang benda. Dia tak fikir dah. Tak sama macam sebelum-sebelum. Nak seronok makan, nak seronok pakaian, nak seronok kenderaan, nak seronok kediaman, nak seronok pergi berjalan-jalan, dia. Tapi bila dia ingat mati, dia dah tak seronok dah benda-benda. Allah, itu hikmah dia. Hikmah dia. Dan perkataan, cakap pun tak nak banyak lah. Tak suka cakap yang sia-sia, tak suka. Lebih-lebih lagi perkataan yang haram tak nak dah. Bila dia selalu ingat mati, takut kepada Allah, nak borak kosong pun dia tak mau. Ini kita ceritalah kelakuan orang yang macam tu. Sebab tu kita tengok alim ulama' dia tak banyak cerita. Tanya sepatah jawab. Tanya sepatah dia jawab. Bukan sombong nak. Dia tak selera nak cakap benda-benda yang entah apa-apa dia tak nak. Pada dia buang masa dia. Tapi kita ni hati busuk. Tengok orang macam tu, kita kata sombong pula. Orang mentang-mentang lah pakai serban, pakai kopiah, tak nak sembang dengan kita. Situ pula kita. Padahal dan perkataan dan melihat-lihat, dia akan jaga pandangan mata dia. Dia tak suka tengok benda yang megah-megah atas dunia. Benda yang megah-megah atas dunia dia tak suka tengok. Benda yang mewah-mewah atas dunia dia tak suka tengok. Sebab apa? Apa yang dipandang tu akan bagi kesan pada hati. Kalau aku dapat macam tu, kan ke best. Kalau aku dapat macam tu, kan ke bagus. Kalau aku dapat macam tu, dia jadi macam tu. Maka dia kawal pandangan dia. Dia kawal penglihatan dia. Daripada melihat benda yang halal-halal ni pun dia jaga. Yang haram dah memang tentulah dia jaga. Yang halal-halal, yang haru-haru ni pun dia jaga pandangan dia. Dia tak suka tengok benda yang megah-megah tadi. Sebab takut menimbulkan penyakit hati dia, cintakan dunia. Naklah, kalau boleh naklah macam tu, naklah hebat macam tu, naklah kaya macam tu, naklah dia jadi macam tu. Dan tegahnya berpagi dengan perkara yang fasidah daripada panjang cita-cita. Makna setiap hidup dia, awal-awal hidup dia dah bersibuk berbimbang dengan, maknanya keinginan-keinginan yang bangsa dunia. Berasa lambat mati. Bila celik mata dia, berasa lambat mati. Dan gopoh gapah pada pekerjaan, dan hasad kepada orang Muslim, atau takabur pada yang bukan tempatnya, atau memakan dengan semata-mata dengan keinginan, dan membanyak-banyakkan dia makan, dan dirinya akan barang yang tiada baginya, tidak dapat tiada jua, dan yang tiada takut daripadanya mudarat, kerana tiada darurat kepada yang lebih-lebih. Itulah akibat dia. Kalau tak ada ketakwaan, kita akan jadi macam tu lah. Kalau dalam hati kita tak ada sifat takut kepada Allah, takkan. Begitulah sifat kita. Kita berasa lambat mati,
kita akan tak henti-henti, tak puas-puas berlumba dengan dunia, mengejar kekayaan. Dia bukan bermusabaqah, bukan berlumba nak menjadi hamba yang dekat kepada Allah, tak. Dia jadi sebaliknya, berlumba nak menjadi hamba yang siapa paling jauh dari Tuhan. Dia akan jadi terbalik. Kalau diingat mati, dia akan berlumba nak menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau dilupakan mati, dia akan berlumba juga, tapi berlumba mencari keduniaan. Wal'iyadzabillah min dzalik. Insya-Allah, mudah-mudahan cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang mengikuti majlis ilmu pada saat dan ketika ini, mudah-mudahan semuanya mendapat kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada kesan-kesan yang baik Allah tinggalkan dalam hati kita, dan mudah-mudahan menjadi pemangkin untuk kita berusaha lebih giat lagi untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima majlis ilmu kita pada saat ini, dengan berkat majlis ilmu kita pada saat ini, dan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan keberkatan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa oleh Allah. Tidak lupa kedua ibu bapa kita yang masih ada ataupun yang dah pergi. Bateri pun habis macam tahu-tahu anak isteri kita tak lupa, kawan-kawan kita yang banyak buat baik dengan kita, orang-orang yang selalu mendoakan kebaikan pada diri kita, dan orang yang memusuhi kita dalam diam, berkata yang tak elok tentang diri kita, mengumpat di belakang kita, berdengki berdendam di belakang kita, mudah-mudahan sekaliannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan mereka orang yang jauh lebih baik daripada kita. Mudah-mudahan dapat kita mengambil manfaat daripada mereka nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak isteri keturunan yang soleh, yang soleha, yang bertakwa, yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya sentiasa dalam jagaan Allah. Mudah-mudahan Allah Taala membimbing zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah tidak meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah tidak melupakan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal kebaikan, amal kebajikan kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini Allah sampaikan kepada kedua ibu bapa kita. Dan mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Jadikan penuntut ilmu yang sabar belajar, sabar dalam perbaiki diri, sabar dalam beramal. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang bersungguh-sungguh mengambil peluang hidup yang sekali ini untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tak lupa saudara mara kita di Palestin, di Yaman dan di mana-mana, umat Islam yang sedang ditindas, yang sedang dizolimi oleh orang-orang kafir harbi, mudah-mudahan dilindungi, diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah. Walaupun di mana sahaja tempat mereka berada, di mana sahaja waktu mereka berada, mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memusnahkan, menghancurkan sekalian orang-orang kafir harbi yang memusuhi, yang menzolimi umat Islam. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ali kutri untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. InsyaAllah kelas satu lagi pukul 11.30. Kelas satu lagi 11.30 insyaAllah. Lewat sikit tadi jalan jam lah. Tadi jalan jam jadi saya lambat sampai sini. Kelas kita satu lagi pukul 11.30. Siapa nak berehat, berehatlah dulu. Yang nak tidur pun tidurlah dulu. Lewat dah. Lewat dah.
Jazakallah khairan. InsyaAllah. Jazakallah khair. Nanti insyaAllah pukul 11.30. 11.30 ni ada jamuan sikit lah. Minum-minum sikit. Nanti kelas kita sambung pukul 11.30 lah insyaAllah. Daripada sini nak ke situ pun dalam 20 minit kot insyaAllah. Dalam 20 minit. Tapi ni nak makan dulu, ada jamuan. Jazakallah khair. Terima kasih. Kak, abang selamat tak, Kak? Ada program Baik, makcik. Oh, nak pergi. InsyaAllah. Aha. InsyaAllah. Pakat-pakat sahabat semua doakan makcik ni. Doakan makcik ni sihat, afiat. Makcik ni semangat mengaji tau, jangan main-main. Makcik ni sangat semangat mengaji. Umur apa? 89 dah umur makcik ni. 89 dah umur makcik ni. Dia kata saya tak boleh tinggal belajar, mesti nak mengaji. Sakit-sakit pun saya nak datang juga. Masya Allah, malu kita. Malu kita orang muda-muda, orang sihat-sihat, boleh melompat, boleh berlari. Allah, ini satu sindiran daripada Allah untuk kita. Sungguh sahabat makcik ni, Masya Allah, semangat betul dia mengaji. Mana-mana majlis ilmu buat kat rumah anak dia, semua dia datang mengaji. Kalau waktu dia sakit, pergi ziarah dia cerita pasal nak mengaji. Ustaz, bila nak buka kelas Ustaz? Bila nak datang mengajar Ustaz? Bila Ustaz? Kalau saya tak ada nanti mengajar Ustaz, teruskan. Jangan berhenti mengajar Ustaz. Masya Allah, hebat. Ni di antara contoh-contoh orang-orang yang Allah pilih. Subhanallah. InsyaAllah. Doa-doakan. Sazali, Abang Sazali, standby Tak ada drift, saya buat pembelahan je. Tapi saya nak minum dulu. Minum dulu. Sekarang kita jumpa balik InsyaAllah pukul 11.30. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Tak apa, insyaAllah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Karim, ya Allah. Alhamdulillah. Jom bang, jom.